Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah petang ini dimulakan dengan rangkuman berita utama. Bayaran insentif awal untuk penjawat awam akan disalurkan pada 23 Februari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bayaran RM2,000 akan dibuat sekaligus bagi meringankan beban persediaan persekolahan serta persiapan menjelang Ramadan dan Syawal. Bayaran insentif dibuat sementara kajian sistem saraan penjawat awam dimuktamadkan. Bayaran insentif awal RM2,000 kepada semua penjawat awam grade 56 ke bawah, termasuk kelantikan kontrak RM1,000 kepada semua jabatan utama sektor awam dan RM1,000 kepada semua pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan kajian sistem saraan perkhidmatan awam akan dimuktamadkan dalam tempoh 2 bulan. Ini termasuklah umpamanya untuk memula dan sudah saya mulakan mesyuarat pelarasan gaji pejabat awam. Yang itu semua setuju. Dan dengan KSN dan KPPA setuju untuk percepatkan. Jadi dalam kita sudah sampai, saya alhamdulillah kerana lebih cepat daripada apa yang saya jangkakan keputusannya. Tapi dia ikut imbangi dengan keupayaan kita. Sebab itu saya mulakan, saya tidak mahu mengatakan ini sengaja dilengah-lengahkan. Sudahlah 12 tahun tunggu. Komiti lagi, komiti, dan ada coordinating committee, dan ada super coordinating committee, kemudian cabinet committee. Perdana Menteri turut menegaskan kerajaan tidak hanya mementingkan penjawat awam semata-mata dalam memberi bantuan tetapi juga semua rakyat Malaysia. Bantuan pekebun kecil getah, pesawah padi, sumbangan tunai rahmah, sumbangan asas rahmah SARA dan bantuan awal persekolahan BAP antara usaha kerajaan buat rakyat. Insentif pengeluaran getah IPG juga telah dinaikkan sebanyak 2 kali. Kita tahu bahawa dulu bertahun-tahun dia kekal setakat RM2.50. 2023 saya naikkan RM2.70. Tahun ini kita naikkan RM3. Ya. Jadi belanja peruntukan itu sekarang ni dah sampai mencecah RM400 juta yang khusus untuk tambahan. Selain daripada STR dan lain-lain. Ya. Kerajaan Persekutuan meluluskan peruntukan pembangunan berjumlah RM2.81 bilion di Kelantan bawah rancangan Malaysia ke-12 menerusi Rolling Plan ke-4 tahun 2024. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmi Nik Ahmad berkata ia peningkatan sebanyak RM0.24 bilion berbanding peruntukan asal pada tahun 2023. 92 projek baru diluluskan pada tahun ini dengan jumlah keseluruhan 425 projek. Kementerian Kerja Raya mencatat jumlah peruntukan terbesar tahun ini iaitu RM0.8 bilion melibatkan 32 projek. Antaranya 6 pakej pembinaan lebuh raya Kota Baru Kuala Krai dan 9 pakej lebuh raya lingkaran tengah utama LTU dari Kuala Krai ke Gua Musang. RM1.2 juta diluluskan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bagi perolehan katil baru di Kompleks Wanita, Kanak-kanak dan Kardiologi Hospital Raja Permaisuri Bainun HRPB Ipoh. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tambahan peruntukan itu membabitkan sejumlah 250 set katil. Kompleks baru yang bernilai RM237 juta itu mempunyai sebanyak 404 katil serta dilengkapi 304 lot parkir. Katil ini kerana kita kekurangan katil. Itu adalah pembelian yang saya buat 250 katil untuk mengganti katil-katil yang agak usur, ya. Betul ya. Jadi itu adalah penambahan 1.5 juta yang saya berikan kelulusan pada hari ini. Mengulas mengenai perkembangan projek menaik taraf Hospital Kuala Kangsar yang diumumkan Perdana Menteri dalam Belanjawan 2023, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata perkara tersebut kini dalam proses tender. Kementerian Pendidikan KPM akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan KKM bagi menangani isu penjualan dan penggunaan penyedut hidung atau energy stick dalam kalangan pelajar sekolah. Menurut Menteri Pendidikan, Fadhil Siddiq, pihaknya komited melaksanakan pemantauan bagi membendung isu yang semakin berleluasa itu.
KKM telah pun ambil tindakan. Jadi kita sokong semua tindakan oleh KKM. Dalam masa yang sama saya minta ibu bapa sekolah untuk ambil perhatian berkaitan dengan isu ini supaya anak-anak kita tidak terjebaklah dengan pengambilan jenis tinggi. Tapi KKM telah ambil tindakan dan kita sokong apa saja tindakan yang dibuat oleh KKM. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri program Hari Perpaduan Silang Budaya dan Agihan Bantuan Awal Persekolahan BAP peringkat Negeri Sembilan di Sekolah Menengah Kebangsaan Nilai Impian Nilai. Dalam siasatan KPM, berikut reaksi tegas Menteri Pendidikan berhubung dakwaan soalan sijil pelajaran Malaysia SPM bagi subjek sejarah tahun 2023 bocor. Kita mempunyai integriti yang tinggi sebab SPM ini adalah peperiksaan nasional, high stake exam, dan dari segi integriti, keselamatan dan kawalan kita sangat ketat. Jadi apa saja dakwaan tentang kebocoran ini kita akan siasat. Tapi dalam masa yang sama, saya minta untuk anak-anak tidak diganggu dengan berita-berita ini dan beri mereka ruang untuk fokus pada kertas-kertas yang sedang mereka lalui. Isu berkenaan tular di media sosial sejak semalam. Fadina turut yakin integriti dan prosedur operasi standard SOP pengendalian peperiksaan KPM adalah tinggi. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM komited dalam meningkatkan tahap keselamatan komuniti dengan mewujudkan organisasi berasaskan komuniti atau Community Based Organisation CBO. Jelas Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri, keselamatan golongan rentan dalam komuniti khususnya kanak-kanak, golongan orang kurang upaya OKU dan warga emas akan menjadi tanggungjawab semua pihak khususnya komuniti setempat. Mereka lah orang yang pertama saya katakan dirujuk oleh masyarakat apabila berlaku sesuatu yang berlaku di kampung dan memerlukan perhatian mereka, dan jadi ekspektasi kita ialah supaya mereka dapat bertindak dengan cepat dan memudahkan pihak yang memerlukan bantuan itu. Pihaknya juga akan memperkasa pengetahuan dan kemahiran ahli-ahli komuniti yang bertindak sebagai rakan strategik dalam bantu menyantuni kumpulan sasar. Seramai 6,559 pegawai dan anggota ditempatkan di seluruh negara bagi penugasan Ops Selamat 21 bermula Khamis ini sehingga 13 Februari. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Muhammad Azam Ahmad Sapri berkata, susulan penugasan itu kesemua cuti mereka dibekukan. Kita melaksanakan pertama sekali objektifnya total enforcement dan services memberikan tindakan penguatkuasaan dalam kesalahan-kesalahan lalu lintas dan juga memberi perkhidmatan pada masyarakat. Dan objektif yang keduanya kita melaksanakan juga melalui pencegahan kes jenayah, ya, yang mana keselamatan harta benda dan permis kediaman yang ditinggalkan sepanjang tempoh bercuti dan juga musim perayaan ini. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu jemputan program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Di Negeri Sembilan, seramai 309 orang pegawai dan anggota polis akan digerakkan menerusi Ops Selamat 21 sempena Tahun Baru Cina 2024. Dalam Ops Selamat yang telah dijalankan pada tahun 2022 dan 2023, didapati terdapat peningkatan kes pada tahun 2023 iaitu sebanyak 307 kes kemalangan jalan raya yang mana melibatkan pada tahun 2023 sebanyak 871 kes kemalangan berbanding pada tahun 2022 sebanyak 564 kes. Daripada statistik tindakan penguatkuasaan, maka pada tahun 2023 sebanyak 4,001 saman telah dikeluarkan melibatkan saman PDRM 170A sebanyak 808 dan saman PDRM 257 sebanyak 3,193 saman. Beliau berkata demikian pada sidang media kempen keselamatan jalan raya dan advokasi sempena Tahun Baru Cina 2024 di Plaza Tol Nilai.
Met Malaysia menjangkakan cuaca panas berlarutan hingga hujung Mac atau awal April depan apabila fasa perairan monsun berlaku. Dan bagi mengetahui perkembangan cuaca semasa seluruh negara, langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya Dr. Nasia Syamin Sabri. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton. Kembali lagi bersama Met Malaysia untuk laporan cuaca yang terkini. Rantau negara masih terus menerima arah angin dari arah timuran dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 10 hingga 30 km per jam. Oleh itu, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora buat masa ini. Namun begitu, terdapatnya pesongan angin timuran di sekitar negeri Sarawak yang mana keadaan ini boleh membawa keadaan cuaca lembap di kawasan yang tersebut. Baik, seterusnya kita perhatikan pula pada keadaan cuaca semasa. Daripada paparan Gema Radar, hujan kini sedang berlaku di beberapa tempat di negeri Perak, pedalaman negeri Selangor, pedalaman negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, yang mana kami jangkakan keadaan cuaca lembap di semenanjung ini akan berangsur reda menjelang ke awal malam nanti, kecuali di negeri Perak keadaan cuaca hujan ini boleh berterusan sehingga ke lewat malam. Bagi lain-lain kawasan dijangkakan tiada hujan sehingga ke malam nanti. Baik, bagi di Malaysia Timur pula, keadaan cuaca lembap lebih tertumpu di negeri Sarawak yang dapat kita perhatikan. Hujan lebat kini sedang berlaku di hampir ke semua bahagian di negeri Sarawak dan lebih tertumpu di bahagian selatan. Keadaan cuaca hujan di negeri Sarawak ini mampu untuk berterusan sehingga ke tengah malam, terutamanya di bahagian selatan dan juga di bahagian pedalaman. Bagi negeri Sabah pula, hujan kini sedang dicerap di beberapa bahagian melibatkan bahagian pantai barat dan juga Tawau, yang kami jangkakan akan berangsur reda juga menjelang ke awal malam nanti. Baik, untuk makluman semua, di sekitar negeri Perlis dan Kedah telah pun mencatatkan hari ke-20 tanpa hujan, yang mana keadaan ini boleh menyebabkan suhu maksimum harian di kawasan yang tersebut boleh melebihi sehingga 35 darjah Celsius, khususnya di bahagian utara semenanjung. Jadi dinasihatkan kepada warga setempat supaya kurangkan aktiviti di luar rumah, elakkan pembakaran terbuka dan banyakkan minum air kosong. Baik, itu sahaja info cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Jangan lupa ikuti kami di laman media sosial seperti yang tertera di sini. Sebelum berpisah, kita saksikan dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari esok. Sekian, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Paparan dari negeri di bawah Bayu, inisiatif penanaman padi 2 kali setahun berupaya gandakan budaya pertanian komersial berasaskan pertanian sara diri. Laporannya terus saja bersama Anisia Daulas di Kota Kinabalu. Teruskan, Ann.
Ya, baik, sahih. Inisiatif untuk penanaman padi 2 kali setahun berupaya menggandakan budaya pertanian komersil berasaskan pertanian sara diri. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Keatingan berkata, kerajaan telah menyediakan pelbagai jenis bantuan sebagai insentif dan galakan kepada para pesawah untuk meningkatkan pengeluaran padi. Menurut Datuk Dr. Jeffrey, antaranya termasuklah pemberian insentif seperti subsidi pembajakan sawah, bantuan baja dan racun, subsidi jualan padi serta program pembangunan khususnya berkaitan tanaman padi yang telah, sedang dan akan dirancang oleh semua jabatan dan agensi terlibat. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran Penanaman Padi Luar Musim Benih Padi menggunakan benih padi High Yielding Variety HYV TR8 di Nambayan, Tambunan. Datuk Dr. Jeffrey yang juga adun Tambunan berkata, potensi keluasan penanaman padi di daerah Tambunan boleh ditingkatkan sehingga 4,000 hektar setahun dan mampu mencapai pengeluaran padi dengan anggaran 16,000 tan metrik padi atau 10,000 tan metrik beras dengan nilai 26 juta ringgit setahun. Justru para pesawah digalak untuk berhubung dengan Jabatan Pertanian bagi mendapatkan bimbingan teknologi terkini berkenaan pembangunan tanaman padi. Penganjuran acara Mount Rosmadi International Climb Button MTIC 2024 bakal menjadi pemangkin kepada usaha mempromosikan ekopelancongan yang ada di daerah Tambunan. Ini kerana acara bertaraf antarabangsa itu turut melibatkan komuniti tempatan dalam penyediaan penginapan, jurupandu dan aktiviti pelancongan lain yang mampu menjana pendapatan mereka. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Christina Liew berkata penglibatan secara tidak langsung ini akan menjadikan daerah Tambunan dan Gunung Terusmadi dikenali terutama penggemar aktiviti lasak melibatkan pendakian. Dalam masa sama menarik lebih ramai pelancong, pelabur dan penyelidik yang mahu membuat kajian ke arah pemeliharaan dan pemeliharaan alam semula jadi. Datuk Christina berucap merasmikan Majlis Pelancaran Mount Terusmadi International Climbathon 2024 di Pusat Sejadi Hutan Lipur Kawang, Papar. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Setiausaha Tetap 2 Alasiasion. MTIC 2024 yang julung kali diadakan akan berlangsung pada 25 Mei ini bermula di Gate Kupu-Kupu melibatkan jarak 30 km dan 21 km dengan sasaran peserta lebih 500 orang dari dalam dan luar negara. Acara ini menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM29,600. Gunung Terusmadi merupakan puncak kedua tertinggi di Malaysia dengan ketinggian direkodkan 2,645 meter selain Gunung Sinsing dan Gunung Kaingaran yang merupakan puncak ketiga dan kelima tertinggi di negara ini. Rakyat di negeri ini khususnya pencari kerja diingatkan agar sentiasa berhati-hati dengan tawaran pekerjaan menarik di luar negara yang diperoleh melalui media sosial bagi mengelak menjadi mangsa job scam. Timbalan Menteri Luar Datuk Mohammad Al-Amin berkata ia penting kerana insiden yang berlaku di beberapa negara luar melibatkan rakyat Malaysia termasuk dari Sabah dan Sarawak amat membimbangkan. Ketika ditemui RTM di Membakut, Datuk Mohammad Al-Amin menegaskan pihaknya mengambil serius perkara tersebut yang membawa mudarat dan mengancam nyawa. Modus operandi mereka sekarang ini sudah lebih kepada rakyat Sarawak dan juga Sabah. Jadi ini amat merisaukan kita. Mereka menawarkan gaji yang lumayan, tempat tinggal percuma, macam-macam percuma. Tapi akhirnya mereka terjebak dengan job scam. Apabila mereka terjebak, maka banyak masalah-masalah yang akan timbul. Jadi inilah kadang-kadang menyukarkan kita. Bahkan sampai menggugat nyawa mereka. Sehubungan itu, Datuk Mohammad Al-Amin menasihati para pencari kerja untuk menyelidik kesahihan sesuatu tawaran kerja terlebih dahulu, antaranya dengan merujuk kepada pihak berkuasa seperti polis untuk verifikasi. Tambahnya, Kementerian Luar Negeri juga akan mengadakan kolaborasi dengan pelbagai agensi untuk mengadakan program kesedaran mengenai job scam kepada masyarakat.
Masyarakat Tionghoa diajak untuk terus memelihara semangat toleransi dan hubungan baik antara kaum selain terus memberi kerjasama yang baik kepada pemimpin. Ahli Parlimen Kimanis Datuk Muhammad Al-Amin berkata ini penting bagi memastikan kelancaran proses pembangunan khususnya di kawasan berkenaan. Kerjasama di antara rakyat, semua masyarakat termasuk Tionghoa bersama dengan pemimpin harus kita teruskan. Kerana itu adalah kunci untuk kita menjamin kelancaran proses pembangunan di kawasan kita. Jika ada kerjasama ini, maka kita akan lebih mudah untuk membawa lebih banyak proses pembangunan di kawasan Parlimen Kimanis. Datuk Muhammad Al-Amin berkata demikian kepada pemberita RTM di Membakut selepas mengunjungi dan menyerahkan limau sempena sambutan Tahun Baru Cina kepada peniaga Tionghoa sekitar Membakut dan Bengawan. Penduduk kampung Togop Darat Ranau menarik nafas lega apabila pemasangan satu unit tangki air graviti menggunakan sistem penapisan air membran dan paip dari pusat tadahan air ke kawasan perumahan siap sepenuhnya. Program air bersih untuk komuniti itu dilaksana sebuah badan bukan kerajaan NGO Islamic Aid Malaysia IAM menggunakan dana yang diperolehi menerusi tanggungjawab sosial korporat CSR Etika. Pembekalan air bersih itu sekaligus menamatkan penggunaan air oleh penduduk setempat dari Sungai Togop serta melalui sistem air graviti yang dibangunkan penduduk kampung sejak 20 tahun lalu. Apa yang penting dalam program ini sebenarnya adalah air yang dirawat, ya. Kerana seperti yang kita sedia maklumlah, kerana air ini dia macam-macam penyakit daripada air, ya. Jadi kita nak pastikan mereka mendapat air bersih yang terawat dan tidak kotor lah. Sebenarnya projek bekalan air bersih ini bukannya yang pertama yang kita adakan. In fact ini yang kali 19 yang kita sediakan bekalan air bersih kepada penduduk kampung yang memerlukan. Merasakan sangat selesa sebab dalam 60% itu yang dahulunya tidak mendapat air sekarang sudah mendapat semua. Dan akan datang kami mengharapkan lagi kepada NGO ini dapat menyumbang lagi keperluan-keperluan yang kami belum dapat. Sebelum ini kami punya bekalan air dibantu oleh Jabatan Kesihatan dan boleh juga mencukupi yang masih penduduk kurang. Tapi sekarang penduduk Kampung Togop Darat mau hampir 1,000 lebih penduduk. Sebelum ini tidak mencukupi. Dari inilah kami sangat berbangga kerana diberi sumbangan begitu yang berharga. Mereka ditemui RTM selepas program penyerahan air bersih di Kampung Togop Darat, Ranau. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Sahih. Silakan, Sahih. Baik, Anne, terima kasih. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Fokus hari ini, Sarawak terima 1,389 maklumat rasuah dan salah guna kuasa. Perinciannya kita langsung saja bersama Vanessa Mering di Kuching. Silakan, Vi. Ya, terima kasih Sahih. Sejumlah 1,389 maklumat berkaitan rasuah dan salah guna kuasa telah diterima di Sarawak dari 2019 hingga 2023. Menurut Ketua Pesuruhjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Tan Sri Azam Baki, penyaluran maklumat ini adalah memberansangkan berbanding tempoh 10 tahun yang lalu. Selari dengan peredaran masa, teknologi komunikasi juga membantu kaedah penyaluran maklumat yang diterima, sekaligus telah memudahkan proses siasatan dan pengesahan yang banyak berakhir dengan pertuduhan. Berdasarkan laporan dan siasatan, trend rasuah di Sarawak menunjukkan perbuatan menerima sewapan melibatkan penyawat awam catat jumlah tertinggi sama ada membabikan penguatkuasaan dan pentadbiran yang meluluskan sesuatu perolehan atau mengemukakan tuntutan palsu. Diikuti salah guna kuasa dan ramai telah dirujuk kepada ketua jabatan untuk tindakan tata tertib.
Dalam pada itu, Tan Sri Azam turut memuji penubuhan unit integriti dan Ombudsman Sarawak yang dilihat membantu meningkatkan tata kelola di Sarawak bagi mengatasi isu rasuah dan salah guna kuasa. Kalau cakap aspek di negeri Sarawak ni, saya menyerukanlah kepada semua mereka yang terlibat, yang mempunyai kuasa, yang mempunyai kuasa untuk membuat keputusan walaupun sekecil-kecilnya, supaya memastikan wang yang dibelanjakan adalah dimaksimumkan untuk kepentingan rakyat. Kerana bila kita cakap untuk kepentingan rakyat itu, maknanya kepentingan diri kita dan keluarga kita. Itu nasihat saya. Supaya kita sama-sama ada sifat untuk memakmurkan negeri Sarawak ini terutamanya. Beliau berkata demikian semasa menjadi tetamu untuk slot Cerita Pagi Sarawak dalam segmen Selamat Pagi Malaysia di RTM Sarawak. Projek pembinaan Mahat Tahfiz Darul Makmur Lawas kini mencapai 83% dan dijangka siap penghujung tahun ini. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata projek di bawah Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Rekoda melibatkan kos berjumlah 2.9 juta ringgit itu dibina berhampiran Masjid Besar Lawas. Menurut Dato' Amar Awang Tengah, Mahat Tahfiz itu kelak bakal menempatkan para pelajar dari Lawas serta Limbang dan akan mempunyai pelbagai kemudahan. Ianya memberi banyak kemudahan. Satu, untuk pelajaran agama, ya, kelas-kelas agama. Kedua, juga untuk diadakan kelas-kelas yang berbentuk teknikal yang saya rasa penting, ya, dan apa kurikulum ni nanti kita akan tentukan, ya. Dato' Amar Awang Tengah menyatakan demikian kepada media selepas meninjau perkembangan projek itu di Lawas. Terdahulu, beliau turut menghadiri majlis ziarah kumpulan zikir wanita Masjid Baitul Iman Limbang ke Masjid Datuk Pengiran Haji Mat Husin di Kampung Datuk Kuala Lawas. Berucap pada majlis itu, Dato' Amar Awang Tengah mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dengan fahaman ekstremis dan ideologi yang bertentangan dengan ajaran agama. Apatah lagi fahaman yang membawa perpecahan dalam masyarakat yang pelbagai kaum di negeri ini. Sarawak sedia memperkukuhkan sistem sokongan warga emas negeri menjelang 2028. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, ia susulan kebanyakan warga emas tidak mahu dihantar ke institusi penjagaan dan mahu menua di rumah. Singapura mempunyai sistem sokongan yang boleh dijadikan model yang mengutamakan keselamatan dan kesihatan yang turut boleh dicapai kepada individu lain sekiranya memerlukan bantuan. Sistem sokongan yang dinamakan geriatric care ini dijangka akan memudahkan urusan menua secara berdikari di rumah sendiri. Datuk Seri Fatimah berkata demikian pada majlis makan malam sambutan Tahun Baharu Cina bersama 30 penghuni serta kanak-kanak The Salvation Army Anjuran Persatuan Hun Nam Siang Ting di Jalan Sekama Kuching. Terdahulu, beliau turut memuji usaha persatuan tersebut yang aktif membantu golongan kurang berkemampuan, warga emas dan kanak-kanak pada musim perayaan termasuk masyarakat Bumiputera. Datuk Seri Fatimah kemudian turut menyerahkan geran bantuan berjumlah RM30,000 untuk aktiviti persatuan tersebut. Terdapat 11 pusat penjagaan warga emas berdaftar di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak, 8 di Kuching dan masing-masing 1 di Samarahan, Sibu dan Miri yang menempatkan lebih 280 penghuni. Media arus perdana masih memainkan peranan penting dalam menjadi rujukan maklumat yang benar dan tepat berbanding sumber media sosial. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Michael Tiang Mingti, media arus perdana baik media cetak maupun elektronik masih kekal relevan walaupun kini masyarakat dihidangkan dengan pelbagai maklumat di media sosial. Masyarakat dilihat masih merujuk kepada syarikat-syarikat akhbar dan berita televisyen untuk menyemak kesahihan sesuatu berita. Because you guys are the old guys. You guys are the mainstream. Not the underground. The mainstream. For decades. You have that reputation. A reputation for credibility. Reputation for truth. Reputation for what are the truth out there. Kebolehpercayaan maklumat daripada paparan di media arus perdana menjadikannya kekal sebahagian daripada sumber rujukan semasa perbicaraan kes-kes di mahkamah.
Datuk Michael Tiang berharap para wartawan di Sibu akan terus mempertahankan prinsip kewartawanan dalam penulisan dan melaporkan hanya berita yang benar. Beliau berucap demikian di Majlis Makan Malam Tahun Baru Cina bersama pengamal media di Sibu. Tambahnya, tugasan wartawan sangat mencabar kerana mereka bekerja tanpa mengira masa dan hadir ke pelbagai acara, kejadian dan insiden. Bangunan Persekutuan Pengakap Malaysia Cawangan Sarawak di Jalan Batu Lintang Kuching terjejas 80% di tingkat atas akibat kebakaran awal pagi tadi. Menurut laporan Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 5.57 pagi. Seramai 8 anggota dengan sebuah jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Batu Lintang bersama 3 anggota dengan sebuah kenderaan EMRS dikerah ke lokasi kejadian. Mereka turut dibantu 6 anggota dengan sebuah jentera dan 3 anggota dari Unit Rapid Intervention Motorcycle dari BBP Padungan serta 2 anggota dengan sebuah water tanker dari BBP Tabuan Jaya. Kebakaran berjaya dikawal hampir sejam kemudian. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Punca kebakaran dan anggaran kerugian sedang disiasat. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali ke Angkasa Puri bersama dengan Sahi untuk laporan seterusnya. Silakan Sahi. Baik, Vi, terima kasih. Kelantan mencatat peningkatan golongan ketua isi rumah KAR miskin dan miskin tegar kepada lebih 78,000 sehingga 31 Januari lalu berbanding 68,000 sebelumnya. Pengarah Jabatan Pembangunan Negeri Kelantan, Unit Penelarasan Pelaksanaan ICU, Jabatan Perdana Menteri JPM, Jasri Kasim berkata, jumlah tersebut meliputi KAR miskin yang meningkat daripada 9,000 kepada 14,000 dalam tempoh sama. Jelasnya, peningkatan juga disebabkan oleh pendapatan garis kemiskinan PGK terkini yang ditetapkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM. Sebelum ni kita punya mereka yang dikategorikan sebagai miskin tegar di Kelantan lebih kurang 9,000, sekarang meningkat kepada 14,000. Ini antara figure yang mungkin menjadi cabaran kepada kita untuk memastikan kita boleh menoktahkan miskin tegar di Kelantan. Tambah beliau, pihaknya juga telah membentangkan kertas strategik menoktahkan miskin tegar di Kelantan 2024 pada mesyuarat jawatan kuasa Fokus Grup Pembasmian Kemiskinan Peringkat Negeri Kelantan. Bagi menyemarakkan sambutan Tahun Baru Cina, Persatuan Buddha Gua Musang mengambil inisiatif mengedarkan 200 keping tulisan kaligrafi secara percuma kepada penduduk kaum Tionghoa di Kampung Baru Gua Musang, Kelantan. Pengerusinya Cheong Oi Fan berkata pihaknya ingin memeriahkan suasana menyambut kedatangan Tahun Naga mengikut kalender Kamari Cina. Seramai 6 orang penulis kaligrafi berpengalaman di bawah khas dari Kota Baru untuk menulis doa dan harapan yang baik di atas kertas merah atau hongzi. Kita hari ini ada jemput cikgu 6 orang Kota Baru Mari punya. Tulisan ini nak hadiah ke kampung-kampung sini, Kampung Baru Cina lah. Sebab ni kertas ini ya merah ialah bahasa kita Cina ong punya. Kita suka tulisan ini yang baik punya, bahagia apa good luck for you apa punya. Kita hari ini murid-murid ikut kita mari ada 30 orang lah pergi kampung-kampung. Kita hari ini kertas kita ada berjumpa 200 keping. Kalau nak beli 101, kita 50 satu keping punya. Jadi kita mau beri hadiah hari raya sampai. Kita Cina hari raya suka letak rumah-rumah ini punya. Lebih 30 orang belia termasuklah pelajar sekolah menengah turut menyertai dan mengedarkan tulisan kaligrafi kepada penduduk kampung. Untuk perkembangan seterusnya di Kelantan, kita bersama Amirul Hafiz Rosli. Silakan. Peningkatan jumlah kes kesalahan seksual di Kelantan sepanjang tahun lalu membimbangkan. Biarpun pelbagai usaha serta penganjuran program dilaksanakan termasuk di peringkat sekolah bagi membanteras kegiatan sosial yang memudaratkan. Laporan lanjut bersama wartawan Fikri Zaid.
Jelas Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun, sepanjang tahun lalu sebanyak 249 kes kesalahan seksual direkodkan berlaku di Kelantan. Ia meningkat sebanyak 52 kes berbanding 197 kes tahun sebelumnya. Sebanyak 115 kes rogol dicatatkan tahun lalu, manakala 36 kes bagi kes cabul, 17 kes sombang mahram, 8 kes liwat dan 73 kes AKSTK. Daripada jumlah itu, 154 kes melibatkan mangsa berusia 16 tahun ke bawah berbanding 117 kes melibatkan usia sama pada 2022. Menurut pengarah JKM Negeri Said Sidup, kalangan mangsa datang dari pelbagai latar belakang keluarga dengan kebanyakan kes melibatkan pelaku yang rapat atau dikenali mangsa. Pertama sekali kita akan selamatkan kanak-kanak itulah. Kalau misalnya pemangsa itu berada bersama di rumah kanak-kanak tersebut, maka kita ambil anak-anak ini di tempat yang selamat. Maksudnya kita tempatkan sama ada di rumah kanak-kanak ataupun di tempat-tempat yang kita rasa boleh melindungi mereka ini lah. Kita sebenarnya akan menyediakan kaunseling, sokongan psikologi lah kepada kanak-kanak ini supaya dia boleh melalui lah kehidupan yang seterusnya, kerana kita tahu bahawa bila berlaku kes penderaan kepada kanak-kanak ini akan menimbulkan satu perasaan trauma dan sebagainya. Situasi itu turut mendapat reaksi masyarakat, khususnya ibu bapa. Sangat membimbangkanlah. Jadi kita semua pihak perlu mengambil langkah-langkah yang lebih lagi lah untuk membenteras gangguan seksual di kalangan kanak-kanak, remaja. Mungkin boleh salah satunya pergaulan terlalu bebas, lepas tu tak ada mungkin ibu bapa sibuk, tak ada nak tak ada nak tak ada nak caralah anak-anak buat gapo. Kadang sebab ni kan muda, kadang-kadang duduk dalam bilik, lepas tu tak tahu ibu bapa tak tahu anak tu buat gapo, dia tengok cerita gapo. So kena kawal, kena sentiasa bersamalah dengan anak, tanya anak masalah anak apa semua. Peranan semua pihak perlu digembeling supaya isu ini dapat ditangani sebaik mungkin, kerana jika tidak, ia pasti akan memberikan persepsi yang tidak baik kepada negeri ini. Kemeriahan sambutan Tahun Baru Cina tidak lengkap tanpa persembahan tarian singa yang menjadi warisan serta lambang kebudayaan masyarakat Cina. Lebih 30 orang generasi muda seawar umur 6 sehingga 30 tahun di Gua Musang, Kelantan meneruskan kelangsungan tradisi tarian singa. Jelas tenaga pengajar dan ahli aktif pasukan tarian singa Tokong Kuantai Gua Musang, Chong Won Sun, mereka kini giat berlatih tarian singa untuk melakukan persembahan bagi menyambut kedatangan Tahun Naga mengikut kalender Komari Cina. Function dia saya tahu ada dua jenis lah. Satu ialah Raya Cina, kita akan buat macam menyambut Raya Cina kan. Dia tiap tahun raya kita akan buat, lepas tu yang lama tak baik benda kasih buang lah, macam tu bising, buat bising sikit. Kalau saya memang suka orang muda datang mari join kita lah, sebab ini tradisi Chinese kan, kita akan mau kasih dia masih hidup. Menjelang Tahun Baru Cina, latihan tarian singa akan diadakan 3 hari dalam tempoh seminggu. Sebab tradisi Cina, belajar dari kecil. Pukul 8 sampai pukul 10. Malam lah? Setiap hari ke macam mana? Hari Isnin, Rabu dengan Jumaat. Sebab orang muda kena belajar lah. Tradisional ni. Orang tua tinggal lah. Mesti dengan protect ini tradisional lah. Pada tahun ini, pasukan tarian singa Tokong Kuantai akan membuat persembahan di sekitar Gua Musang bermula hari pertama sambutan Tahun Baru Cina sehingga perayaan Cap Gome. Gu Jajak merupakan program terbaru Kelantan FM yang menjadi medium mendekatkan stesen radio itu dengan pendengar di seluruh negeri itu. Wartawan Iliana Christina Ishak ada laporannya. Program Gu Jajak mulai diperkenalkan pada tahun ini bertujuan menjelajah seluruh daerah di Kelantan. Malah perkataan jajak diambil daripada dialek Kelantan yang bererti berkunjung.
Menurut penerbitnya, Azidi Abdullah, objektif program ini untuk merapatkan lagi hubungan antara pendengar dan penyampai radio. Kru Kelantan FM akan menjelajah ke 4 destinasi berbeza yang mempunyai tarikan tersendiri dalam tempoh sebulan. Antaranya tempat pelancongan menarik, makan di mana serta lokasi tupuan orang ramai. Penyampai Kelantan FM ni dapat bertemu mata dan juga pendengar pun dapat bertemu mata dengan penyampai. Jadi hubungan ni selebih macam dekat lagi lah. Okey, dan yang ketiga yang pastinya kita nak memberikan peluang kepada rakan-rakan strategik untuk mempromosikan produk mereka. Sementara itu, program Gujajak ini turut mendapat sambutan yang sangat baik daripada pendengar terdiri daripada pelbagai peringkat umur. Sebelum ni saya memang pendengar setia daripada saya sekolah rendah lagi untuk Kelantan FM ni, dan hari ini saya dapat dan saya tengok dekat Facebook, dan hari ini saya dapat berjumpa secara bersemuka dengan para penyampai Kelantan FM. Cara ceria pagi tu memang ada sama nama Podeh. Kalau Podeh ni lah Podeh Batu Pak je. Kalau DJ semua tahu dah. Program Gujajak turut memberi peluang kepada rakan strategik untuk sama menjayakan program ini. Terima kasih RTM sebab bagi peluang kepada peniaga-peniaga kecil untuk luaskan lagi, ramai lagi mengenali kami. Inisiatif Turun Padang menerusi program baru Gujajak dapat mendekatkan lagi pendengar bersama juribah kegemaran mereka selain menjadi antara platform atau kaedah baru bagi rakan strategik dalam mempromosikan produk mereka. Iliana Kisina Izhab, Berita RTM. Sekian saja berita dari Kelantan. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Syahid di Angkasa Puri Kota Media. Baik, terima kasih Amirul. Dadah pelbagai jenis bernilai lebih RM1.5 juta berjaya dirampas polis Pahang dalam 2 operasi yang dijalankan semalam dan kemarin. Turut dicukup 6 suspek termasuk seorang wanita. Menurut Ketua Polis Pahang, Datuk Seri Yahya Ottoman, serbuan pertama dibuat di Tanjung Lumpur, Kuantan. 2 lelaki dan seorang wanita berusia antara 38 hingga 51 tahun ditangkap. Dan hasil daripada tangkapan tersebut, pihak polis telah berjaya merampas sejumlah 10.41 kilogram dadah jenis syabu dan 3,249.9 gram pil yaba yang dianggarkan bernilai RM438,429. Dan kes ini telah disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Bahaya 1952. Dan suspek masih ditahan riman selama 7 hari untuk siasatan lanjut. Satu lagi operasi dibuat di kawasan Indra Mahkota, Kuantan. 3 lelaki berusia dalam lingkungan 25 hingga 26 tahun diberkas. Lebih 12 kg heroin dirampas. Rampasan dadah bagi kedua-dua kes disyaki boleh diguna lebih 62,000 penagih. Semua suspek dipercayai aktif menjalankan kegiatan pengedaran di seluruh Pahang dan negeri-negeri pantai timur. Kes disiasat mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952. ...127 warga asing diperiksa Jabatan Imigresen dalam operasi penguatkuasaan di sebuah kondominium di Putrajaya awal pagi tadi. Daripada jumlah itu, 25 pendatang asing tanpa izin parti dicekup. Operasi diketuai Ketua Pengarah Imigresen Datuk Ruslin Jusoh. Ia yang berlangsung selama hampir 2 jam melibatkan 141 pegawai. Operasi dilakukan susulan aduan penduduk. Ekoran itu, beberapa rumah dikenal pasti jadi sarang parti digempur. Menurut Datuk Ruslin, 23 lelaki dan 2 wanita yang ditahan merupakan warga Pakistan, India, Indonesia, Filipina dan Myanmar. Hasil daripada pemeriksaan kita dapati antara kesalahannya adalah mereka overstay. Sebab untuk kesalahan-kesalahan lain kita kena, kerana ada kebanyakan, majoriti yang mereka berada di sini bekerja di sekitar Putrajaya. Majoritinya bekerja di kedai-kedai makan di sekitar Putrajaya. Dan mereka yang diperiksa tadi mengatakan dokumen pengesahan berada bersama majikan dan kita minta mereka menghubungi majikan malam ni juga. Sekiranya majikan dapat membuktikan dokumen bahawa mereka itu adalah pekerja yang sah, kita akan bebaskan malam ni. Kita tak perlu bawa balik ke ibu pejabat.
Semua yang ditahan dibawa ke Ibu Pejabat Imigresen untuk tindakan lanjut. Kes dirujuk mengikut Akta Imigresen 1963. Warna rasa Ramadan bertunjangkan ukhuwah silaturahim antara keluarga dan rakan menjadi tema bufet Ramadan di Hotel Royal Chulan Kuala Lumpur tahun ini. Lebih 150 jenis juadah makanan dan aneka minuman bakal menemui pelanggan bermula Ramadan kedua. Chef eksekutifnya Hasmadi Hassan berkata menu yang disajikan berbeza setiap hari. Hidangan menghimpunkan variasi makanan tradisi Melayu, India, Cina dan ala Barat. Kebanyakan menu kita remain, kecuali kita punya main course sajalah. Main course kita akan buat hari-hari tukar. Sebab kita ada menu, kita buat menu untuk 30 hari lah. Menu main course kita. Maknanya main course kita akan berubah setiap hari. Sebab kita ada Malay food, Indian food, Chinese dengan Western lah. Hidangan bakal disediakan lebih 60 chef berpengalaman. Antara jadi tadikan, 5 jenis sup kawah, nasi berani gam, tanduri tempayan dan ikan bakar Portugis. Banyak keistimewaan yang kita buat pada tahun ini. Kita ada lebih kurang 150 jenis masakan. Bersama dengan lebih kurang 500 bahan-bahan yang kita order lah daripada luar. Contoh macam rempah ratus yang tak ada dekat sini, kita terpaksa order kat luar lah. Sebab kita sekarang ni kita banyak menggunakan rempah ratus untuk Indian food. Bufet Ramadan ditawar pada harga RM288 bagi dewasa, RM110 bagi kanak-kanak dan RM188 untuk warga emas. Harga serendah RM188 untuk dewasa tersedia untuk pembelian awal. Dengan hanya membeli cenderamata khas Tahun Melawat Melaka 2024, TMM 2024 bermula Mac ini, pengunjung yang melawat Melaka berpeluang memenangi 8 buah kereta. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof kata, kereta berlainan jenama akan menanti pengunjung bertuah dalam cabutan yang akan dijalankan setiap bulan. Majlis pelancaran cabutan bertuah berkenaan akan dilaksana 15 April ini. Jadi tuan-tuan, untuk menjadi jabatan debu bertuah ni di seluruh Melaka, tidur homestay, kalau homestay tu nak participate, dia boleh datang beli dekat kita cenderamata ni, dia boleh jual dekat homestay dia untuk menggalakkan orang datang. Tak payah tidur di hotel-hotel besar, tetapi di homestay, chalet-chalet pantai, daripada Kuala Linggi sampailah ke Pantai Puteri, pada Pantai Puteri sehinggalah ke Umbai. Homestay-homestay yang ada seluruh Melaka ini diminta untuk datang. Kalau dia nak menyertai kempen mempromosi Tahun Melawat Melaka, dia register dengan kita dan dia boleh menggunakan kaedah promosi cabutan debu bertuah ni di tempat perniagaan mereka. Beliau berkata demikian dalam sidang media TMM 2024 dan Hari Pengisytiharan Kemerdekaan di Seri Negeri Air Keroh. Menyediakan tenaga mahir berkualiti tinggi dalam kalangan wanita. Tanggungjawab itu digalas Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM dan College Universiti Agroscience Malaysia UCAM yang berperanan sebagai penyelia latihan serta profesional. Nur Amalina Abdul Halim ada laporannya. Menerusi penubuhan TVET khas wanita atau TVET jelita ini, kerajaan menyasarkan pengambilan 150,000 pelajar wanita menjelang 2026. Dalam menyaksikan ekosistem dan pelaburan industri TVET terutamanya TVET jelita di negara ini mampu direalisasikan, kerajaan telah pun menyediakan 10 bidang kemahiran dan persijikan TVET untuk golongan belia wanita. Pengerusi TVET Melaka, Datuk Khairira Abu Sahar menjelaskan, ini merupakan satu usaha untuk memastikan tenaga kerja dalam industri TVET juga terdiri daripada kaum wanita. Of course, sebab memang tak dinafikan secara konvensional ni, mana-mana institusi TVET saya pergi, kalau ada 20 orang pelajar perempuan 3 orang ni. Sebab TVET tu dia nampak orang main mesin, main kimpalan, buat tu semua kerja orang lelaki lah kan, main kayu ke, main tanah, bawa panas dan sebagainya. Tapi saya rasa kaum perempuan, anak-anak perempuan sekarang ni, kita dah boleh explore lebih banyak peluang-peluang pekerjaan daripada sektor
sektor-sektor yang heavy industry. UTM memfokuskan kepada persijilan high atau advanced TVET, manakala UCAM melaksanakan persijilan TVET asas. UTM kita anchor especially on information technology dengan any teknologi kejuruteraan. So kita fokus yang kita dah jalan lah, yang saya dah jalan AI, machine learning, saya rasa Power BI pun kita dah jalan. Coming soon we focus on digital marketing, e-commerce, dan untuk engineering kita fokus on welding right now. Memang kita tak silap saya ada demand on underwater welding. Yang itu dah start. Selain daripada kita bagi latihan apa ni hands on untuk mengikut bidang-bidang tadilah yang dipilih oleh mereka ni, kita juga pada masa yang sama membekalkan peralatan asas. Jadi mereka ni apabila mereka tamat saja latihan, mereka kalau contoh saya bagi contoh, mereka buat makanan sejuk buku for example, kita bagi peralatan, kita bagi food processor, kita bagi blender yang sesuai. Kalau kata mereka buat kek, kita bagi small oven. Bagi pelajar, meski TVET dimonopoli golongan lelaki, namun ia merupakan satu persaingan sihat dalam memberi penekanan kepada program high TVET. Pada saya, TVET jelita wanita ni tidaklah memberi persaingan yang teruk, pada saya dia memberikan persaingan sihat, di mana kita tahu di dalam dunia industri memang menyediakan peluang pekerjaan kepada wanita. Bagi saya ada persaingan tu, tapi dia dari segi persaingan yang sihat, dan dia juga salah satu peluang untuk bagi wanita untuk ambil peluang untuk industri yang ditawarkan dalam TVET ni lah. Zaman sekarang ni wanita juga ada pemerkasaan yang tersendiri. Jadi apa kata kita beri peluang kepada kaum-kaum wanita untuk menceburi bidang TVET, kerana apa? Pada saya seperti ibu tunggal ataupun isteri dalam sesebuah keluarga tu boleh menambah pendapatan mereka melalui kemahiran TVET itu sendiri. Apa-apa kerja yang melibatkan kemahiran yang kita tahu mesti lelaki. Jadi dengan program TVET Jelita Arista ni kita dapat tunjuk yang sebenarnya wanita ni pun boleh dan juga layak untuk masuk program-program kemahiran. Diharapkan dengan segala usaha yang dilakukan kerajaan dalam mengangkat martabat wanita bukan sahaja menjadi pemangkin kepada generasi akan datang, bahkan kepada pembangunan ekonomi negara. Nur Amalina Abdul Halim, RTM. $233 program jualan agro madani dijadual dianjur Pharma Perlis sepanjang tahun ini. RM2.65 juta nilai jualan dijangka diperoleh selain menarik kehadiran 99,000 pengunjung. Pengarah Pharma Perlis Muhammad Anzara Azizan berkata jualan agro madani tahun ini bakal melibatkan penyertaan 1,476 usahawan bimbingannya. Jumlah penganjuran kali ini sedikit berkurangan berbanding tahun lalu, iaitu 251 program. Namun, penyusunan semula inisiatif membolehkan agensi itu menyasarkan nilai jualan dan kehadiran pengunjung yang bertambah. Turut jangka meningkat sasaran nilai penjimatan. Kita menawarkan potongan harga yang lebih banyak dengan pelibatan agensi-agensi berkenaan dan juga usahawan-usahawan. So sub program, iaitu program jualan agro madani ini sendiri, dia boleh diadakan di mana-mana. So dapat dibuktikan melalui hari ini pada kita ni dah yang seperti tuan lihat pada hari ini adalah edisi yang ke-26. So hari ini pun kita lihat baru awal Februari. So kita optimis lah. InsyaAllah sasaran pada tahun ini sebanyak 233 akan berjaya dicapai. Usaha untuk menggalakkan lebih ramai penoreh dan pekebun kecil getah menghasilkan susu getah atau lateks terus dipergiat dengan menambah bilangan depo pengumpulan lateks DPL di Kedah. DPL Kampung Kubang Kenying yang ke-6 di Kedah mula beroperasi semalam. Pengarah Risda Negeri Kedah Abdul Aziz Awang berkata terdapat beberapa DPL lagi akan dibuka dalam masa terdekat. Ia bagi membolehkan pekebun kecil menjalankan aktiviti pemasaran lateks secara berkelompok. Sifar kebakaran direkodkan di Labuan pada musim sambutan perayaan Tahun Baru Cina tahun lepas. Bagi mengekalkan prestasi itu, rondaan ke beberapa premis dilaksana oleh agensi terlibat.
Kempen keselamatan kebakaran dan pelancaran ops rondaan sempena musim perayaan Tahun Baru Cina diadakan. Bertujuannya memberi kesedaran keselamatan premis terutama di musim perayaan. Memastikan supaya respon time kita sekiranya berlaku kebakaran pada musim perayaan ini kita cepat respon dan cepat bertindaklah, dapat mencegah daripada api lebih besar. Di premis negara ini ada sistem-sistem yang tidak berfungsi dengan baik. Apabila tidak berfungsi, kita akan keluarkan notis. Dia kena baikilah supaya ianya berfungsi dan boleh protect premis perniagaan tersebut. Insiden membabitkan jenayah secara dalam talian merekodkan peningkatan dengan kes penipuan mencatat 70% daripada insiden keseluruhan. Justru senario ini menuntut rakyat agar lebih cakna mengenai keselamatan di alam maya. Sempena Hari Keselamatan Internet, ikuti kupasan disediakan Sazwani Samsu. Ada, WhatsApp tu link ada tapi logo dia macam polis. Ada sekali saya kena tipu pasal duit lama punya ni. Dah tak banyak tipu 100 salah. Dia kata dia nak beli duit lama sampai 20,000. Hari Sabtu saya dah pernah kena sekali. Dia kata, apa saya cakap dengan dia, mana ada bank Permanent Nasional hari Sabtu. Bank-bank semua tutup, dia kata. Lepas tu dia marah-marah saya. Dapat sampai saya anxiety lah. WhatsApp ada, Telegram ada. Yang latest baru ni bulan lepas by handphone juga dia WhatsApp. Minta saya 10,000. Hampir semua yang ditemui pernah menerima WhatsApp maupun teks mencurigakan. Tak kurang juga yang menjadi mangsa. Berdasarkan statistik Pusat Bantuan Cyber 999 bagi tempoh Januari sehingga Disember, lebih 5,000 laporan pada tahun lepas direkodkan dengan kes tertinggi adalah penipuan dalam talian sebanyak 3,705 kes. Penipuan boleh dibahagikan kepada beberapa kategori. Ini termasuklah kecurian data menerusi taktik phishing. Bila kita sebut tentang penipuan, saya kata tadi ada beberapa kategori, ya, phishing dan scam contohnya. Bila kita sebutkan phishing ni dia pancingan data, di mana dia mungkin contohnya dia buat website, ya, yang seolah-olah sama dengan bank punya website, kan? Jadi kita pula key in password dan username kita. Dia sebenarnya bukan website yang sebenar, sebenarnya adalah website tiruan atau fake, yang palsu. Tapi bila kita tertipu, jadi menyebabkan kita masukkan key in data kita, akhirnya hilanglah maklumat-maklumat kita, khususnya username dan password. Selain aspek teknikal, pengaruh psikologi juga cenderung menjerumuskan mangsa untuk terpedaya. Dia sebenarnya bagi saya adalah satu kaedah macam penggodaman juga, tapi bukan penggodaman mesin, sistem, tapi lebih kepada penggodaman psikologi manusia. The hacking of human. Dia eksploit kelemahan kita yang tadi itu. Jadi dia berjaya mendapatkan keyakinan, kepercayaan. Akhirnya kita jadi mangsa. Dan kita menyerahkan wang kita. Sebagai langkah pencegahan, pengguna digalakkan untuk memuat turun aplikasi antivirus pada telefon mudah alih. Sentiasa cakna dengan modus operandi terkini penipuan dalam talian dan bertingkat kesedaran asas mengenai keselamatan cyber. Jangan jadi statistik. Sazwani Samsu, RTM. Laporan itu mengakhiri berita wilayah. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.